Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudari pengerusi yang saya kasihi, Datin Haji Aminah Zakaria, dan selalu mengetahui perkembangan tentang Datin Haja ya. Dan alhamdulillah masih panjang umur. Seingatnya Datin bertugas dengan JAQ juga dulu kan Datin. Ya, macam super senior lah ni ya. Okey, dan seterusnya kepada barisan kepimpinan Salimah Malaysia ya, dan seterusnya semua rakan-rakan yang berada di dalam talian pada masa ini bersama-sama dalam majlis ilmu. Terlebih dahulu saya merafakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi ruang dan kesempatan ya untuk terlibat di dalam usrah pada pagi ini dengan tajuk yang saya diminta untuk pilih, dan sudah tentu saya sedang berada dengan barisan para pejuang Salimah ya, maka saya memilih tajuk dakwah dan pengorbanan ya untuk kita ceritakan pada pagi ini untuk terus menyuntik momentum semangat kita untuk melakukan kerja-kerja dakwah ya. Minta maaf saya punya lighting tiba-tiba pagi ini pula tak menyala ya. Ujian juga ya, tapi alhamdulillah wajah tu masih kelihatan lah, kalau tidak boleh nampak jelas sikit lah, tapi tak apalah ya. Okey, jadi kita lihat di sini ya bagaimana hari ini sebenarnya kita sudah mana-mana pun ceramah kita lihat, kita dengar ya, sudah merujuk kepada kita bahawa kita semakin berada di akhir zaman ya. Dan kita lihat juga apa yang berlaku pada hari ini, wabak pandemik mengajak kita mengubah satu platform dakwah kita, di mana selama ini mungkin kita tidak berapa mahir pun dengan dakwah digital ni, tapi mahu tidak mahu dalam situasi sekarang kita terpaksa melaksanakan tugas-tugas dakwah digital ya. Jadi itu juga adalah sebahagian daripada amanah yang diberikan ya kepada kita semua untuk meneruskan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bila bercakap tentang dakwah, saya suka menjadikan azimat pada diri saya ayat 10 hingga 11 surah As-Saff ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Jadi kalau kita lihat ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah mengajak kita dalam satu perniagaan yang akan menyelamatkan kita daripada azab yang sangat pedih, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul ya, dengan kita berjuang dan berjihad pada jalan Allah dengan diri dan harta kita. Itulah yang sebaik-baiknya jika kita tahu ya. Baik, jadi kalau kita melihat kepada ayat ini, saya selalu menjadikan azimat di dalam diri saya ya. Alhamdulillah, satu pengalaman yang boleh saya kongsi, saya dilahirkan di kalangan keluarga pendakwah ya, kerana ibu saya memang seorang pendakwah, tetapi pendakwah di Indonesia ya, terlibat, kalau tengok salah silah datuk nenek saya, kesemuanya mempunyai pesantren ya. Mungkin darah itulah yang mengalir kepada saya dan adik-beradik saya yang lain ya, dan saya rasa kita pun semua perlu membina generasi yang sedemikian ya, generasi yang cintakan ilmu, generasi yang mahu menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau saya ingat apa yang arwah bapa saya cerita, arwah datuk saya tidak ada satu tempat yang dia singgah dia tidak bina masjid. Alhamdulillah, ayah saya juga sebelum meninggal sempat membina sebuah masjid ya untuk kami anak-anak menguruskannya hinggalah kini ya, dan terletak di pulau lah, di kawasan yang agak pedalaman. Jadi semua yang ada di dalam talian ini ya, Datin dan juga semua ahli-ahli Salimah ya, perjuangan dakwah ini memang sangat hebat di atas muka bumi ini daripada zaman Nabi hinggalah kini ya, dan kita perlu terus bergerak ya, di mana alhamdulillah peluang dakwah yang diberikan oleh Allah Ta'ala sejak saya berusia 10 tahun ya. Saya sudah terlibat dengan dakwah pada usia 10 tahun di mana saya telah menjadi guru Al-Quran di bawah usia ya,
Pertubuhan Islam seluruh Sabah untuk mengajar anak-anak kampung kami berkaitan dengan Al-Quran. Masa tu tidak ada kafa lagi, kafa belum wujud di Malaysia ya. Jadi masa tu saya bertugas sebagai guru Al-Quran di kampung, mengajar anak-anak kampung. Walaupun pada ketika itu usia saya baru 10 tahun, saya tidaklah mempunyai ilmu yang banyak, tetapi hanya mempunyai ilmu boleh membaca Al-Quran dengan baik yang diajarkan oleh ibu ya. Jadi semangat inilah yang saya ingat saya pegang sampailah ke masa ini, di mana sejak usia 10 tahun saya berkecimpung dalam bidang dakwah, dan akhirnya Allah sentiasa melorong-lorongkan saya jalan-jalan untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah. Dan yang paling utama kita lihat di sini bahawa jika kita tidak mampu berjihad, kita tidak mampu berdakwah dengan mungkin ilmu kita kurang, tapi mungkin kita kurang juga daripada segi harta, tetapi kita boleh bawa jiwa kita, semangat kita untuk melakukan kerja-kerja tersebut ya. Dan dalam kerja dakwah ini sebenarnya banyak sangat pengalaman-pengalaman indah ya. Cuma hari ini saya semenjak 10 tahun ni, dah masuk 11 tahun, Allah kurniakan saya 2 orang anak istimewa. Saya adalah ibu kepada 2 orang anak autism ya, anak saya ASD, ADHD, intellectual disability, iaitu juga satu cabaran baru bagi saya untuk berdakwah kepada mereka. Tapi saya syukur alhamdulillah anak saya yang pertama sudah mula menunjukkan hasil yang boleh solat, malahan menjadi johan di peringkat negeri dalam hafazan Al-Quran, alhamdulillah, dan insya-Allah semalam berentak di peringkat kebangsaan ya. Jadi itu juga adalah dakwah kita kepada keluarga kita sendiri. Jadi bila kita mahu berdakwah, ini yang paling utama ialah bermula ibda' binafsik, bermula dengan diri kita, bermula dengan keluarga kita, membina lingkungan solehah di dalam rumah kita ya. Kalau dulu masa kecil saya ingat ibu saya memang sangat-sangat menitik beratkan kami dengan membaca Al-Quran ya, dan alhamdulillah itulah yang menjadi sumber kekuatan yang saya lihat. Al-Quran ini bila kita amalkan dengan secara istiqamah, alhamdulillah dia sangat-sangat memberikan keteguhan jiwa kepada kita. Di dalam tugas dakwah ya, saya bermula di peringkat saya berada di sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di peringkat awal dahulu pun di Sabah ya, tidak ada kita kata gerakan-gerakan dakwah ni banyak datang daripada Indonesia yang mengukuhkan keadaan Islam di Sabah. Sebab Islam di Sabah untuk mencapai 60% tu pun Tun Mustafa telah melakukan gerakan dakwah hebat ya, untuk mengislamkan ramai di kalangan penduduk-penduduk di kawasan luar bandar dan mempermudahkan kemasukan mereka daripada selatan Filipina, daripada Indonesia, untuk menambah jumlah umat Islam di Sabah hingga mencecah 60% untuk membolehkan Sabah itu akhirnya diisytiharkan agama resminya adalah sebagai agama Islam ya, melalui gerakan dakwah daripada usia ya. Jadi saya melihat bahawa saya telah berkecimpung dengan usia pada usia saya 10 tahun ya. Alhamdulillah pada masa itu saya pada usia saya masuk 13 tahun Allah izinkan untuk saya membantu gerakan dakwah di bawah usia masuk ke kawasan pedalaman. Pada masa itu kan kita budak lagi, mudah lagi kan, tenaga kuat ya. Saya ingat Datin Haji Nur Suada ya, dia yang bawa saya masuk berceramah ke kawasan kampung ya, buat qiyamul lail. Pada masa itu kami banyak buat qiyamul lail daripada masjid ke masjid ya, bersama dengan usia. Dan sampai satu kampung tu ya, ditakdirkan Allah saya jumpa ibu yang tanya saya nama siapa, ibu siapa. Saya pun beritahu ibu saya nama Hajah Muannas ya, nama perempuan Hajah Muannas. Jadi dia kata, oh dia kata ibu kamu ni, dia kata adalah guru saya dulu. Dia kata saya bangga dengan kamu. Dia kata kamu adalah anak kepada penceramah yang memang selalu datang ke kampung ini untuk berdakwah. Masya Allah ya, saya ikut gerakan dakwah usia, Allah takdirkan saya masuk ke satu kampung rupanya yang ibu saya sudah pernah pun datang berceramah dahulu di situ ya. Jadi itu juga menjadi satu kekuatan. Dan saya ingat ya pada usia 13 tahun itu kami keluar daripada kawasan Tiger tu ya, nama pun Tiger ya. Kalau di Sabah ni nama dia adalah tempat-tempat yang agak unik sedikit nama dia. Ya, kereta kami mati ya di tengah jalan di dalam hutan sawit ya. Saya ingat masa tu kami tolaklah ya kereta tu. Saya semua perempuan ya berusaha untuk melepaskan daripada kereta kami itu terbenam dan seumpamanya. Jadi pada usia 13 tahun alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala beri saya peluang itu, dan seterusnya sehinggalah
ketika berada di tingkatan 2 ya, saya berpeluanglah untuk terlibat dengan kelas-kelas fardu ain yang dianjurkan oleh Arqam pada ketika itu, sebab kita pun faham ya di peringkat awal sebelum Al-Arqam itu diharamkan, banyak program-program dakwah yang dibuat masuk ke kawasan pedalaman dan seumpamanya, dan saya ni sebenarnya terlibat dalam dakwah ni macam-macam saya ikut ya, usia saya ikut ya, ABIM pun saya ikut, saya juga adalah hasil daripada program Tamrin ABIM ya, masa kecil-kecil dahulu ikut kakak, kalau masa umur 8 tahun 9 tahun kakak pergi Tamrin ABIM saya pergi ya, saya belajar maksurah tu daripada usia saya 8 tahun 9 tahun, alhamdulillah ya. Kemudian itu ketika mana Arqam melakukan kerja-kerja dakwah dengan banyak kelas fardu ain, dan malahan pada ketika itu di peringkat awal dulu di Sabah Arqam banyak juga meneruskan usia dengan membuat pengislaman di kampung-kampung. Ini antara ujian yang paling berat yang pada tingkatan 2 tu, ada seorang anak padri memeluk Islam ya, dibawa ke markas Al-Arqam Tawau, dan pada ketika itu saya ya selalu datang di situ sebab saya sekolah agama sebenarnya, saya sekolah agama yang biasa Islam, saya bukan daripada lulusan sekolah Arqam ke apa, tidak, saya memang daripada aliran sekolah agama, cuma pada ketika itu yang paling dekat untuk saya mendapatkan pengisian ilmu tambahan. Saya suka mencari sebab masa kecil mungkin ibu selalu mengajar dan seumpamanya, jadi macam jiwa saya ni daripada kecil macam tercari-cari, suka cari ilmu, suka pergi majlis-majlis macam orang baca Yasin, orang zikir-zikir kan, pergilah. Ya, jadi di peringkat awal macam saya katakan tadi sebelum pengharaman pun saya pergilah ya di situ dengan fardu ain, dan ada kawan di situ yang membawa seorang pelajar dia anak padri yang memeluk Islam ya. Jadi bila dia memeluk Islam tentulah menjadi satu kontroversi kerana pengislamannya adalah di bawah umur. Jadi pada ketika itulah ya semua di sini saya rasakan, saya pun pada usia 14 tahun ya melihat situasi sihir ni yang termasuklah saya ya. Kenapa saya pun kena pada usia 14 tahun itu sihir tersebut ya, ditakdirkan Allah, ini semua terjadi atas izin Allah juga ya. Saya mengajar Al-Quran sebenarnya. Yang macam saya katakan tadi, pada usia 10 tahun saya sudah mengajar Al-Quran. Jadi pada usia 14 tahun tu saya mengajar Al-Quran kepada kawan ni. Ya, tapi tak tahu macam mana saya pula yang terkena kan. Tapi iyalah, kita tak apalah, kita terima benda tu semua sebagai dugaan mihna di dalam dakwah. Ya, di mana berlakulah satu situasi histeria yang teruk di tempat tersebut ya. Yang tidak kena histeria itu saya seorang je. Ya, jadi benda tu boleh bercakap bila ditanya kenapa tak masuk, kenapa kau tak boleh masuk kepada saya ni Nurdiana, kenapa tidak masuk kepada dia? Dia kata sebab dia baca Al-Quran betul, yang lain semua baca Quran tak betul, sebab itu saya boleh masuk, dia kata. Jadi saya seorang, bayangkan ya, dalam situasi tersebut sampai 3-4 orang yang tumbang, saya seorang yang nak sedarkan ya. Bagi saya itu satu mihna yang besarlah di dalam dakwah, dan memanglah ya, saya tengok apa yang berlaku ini sangat memberi kesan di dalam jiwa saya bahawa bila kita mahu berjuang untuk Islam ya, maka berjuanglah kita bersungguh-sungguh ya, walaupun kita terpaksa menempuhi mihna dan ujian yang berat, walaupun efek sakit dia kita boleh rasa sampai sekarang. Ya, minum dulu. Kesan perjuangan tu ya daripada pengislaman seorang anak father itu memang sangat terkesan kepada saya sehingga ke hari ini ya. Tetapi perkara ini tidak pernah mematahkan semangat dan daya juang ya, sebab tadi Allah katakan kita mahu berjuang pada jalan Allah dengan diri kita ya, dengan diri kita, maka kita sanggup korbankan apa juga. Apa yang kita buat ni sebenarnya sangat kecil berbanding dengan kalau kita baca sirah ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang bermati-matian. Apa yang kita buat ni, ya Allah ya Tuhanku, malu kita nak persembahkan di hadapan Allah, terlalu sedikit. Apatah lagi hari ini pun dakwah sudah banyak mendapat sokongan keuangan daripada banyak pihak ya. Dan saya kalau dalam pengalaman dakwah ini yang sangat-sangat saya rasa agak getir juga perjuangannya ialah ketika mana diberi amanah lah untuk melaksanakan program Teratak Fitrah ya. Program yang pertama dirintis untuk mengadakan satu program berkelompok kepada saudara baru di negeri Sabah. Alhamdulillah, insya-Allah minggu hadapan mungkin saya akan ada satu sesi untuk kumpulan daripada pelajar Teratak Fitrah yang mana mereka mahu saya
review balik pengalaman bagaimana mula-mula dalam usaha mengasaskan, ya, buat working paper tu Dr. Sarip Adul yang sekarang berada di UMS, ya, tetapi bekerja itu saya diberi amanah sebagai setiausaha pelaksana. Jadi bila pelaksana ni bermula daripada zero, ya, tidak ada pun satu sumber keuangan, ya, maka berfikirlah macam mana mau cari duit untuk boleh buat program. Tapi Masya Allah, ya, bila kita buat suatu kerja ini kerana Allah Ta'ala, Allah akan mendatangkan kita jalan-jalan yang memang kita sangat-sangat tidak terduga, ya. Satu ketika yang saya rasa dalam pengalaman dakwah saya yang sangat indah ialah tatkala saya dah habis duit langsung, tidak tahu apa lagi yang saya mau berikan, ya, sampai ke satu peringkat maksudnya gaji saya memang tidak ada untuk diri saya sendiri, ya. Saya laburkan habis untuk program, ya, maksudnya untuk membantu saudara-saudara baru. Saya sangat kuat hati untuk meneruskan program Teratak Fitrat bersama dengan kawan-kawan saya, ya. Yang paling meneguhkan hati kita ialah program di Kota Kinabalu, tetapi peserta datang daripada Keningau, peserta datang daripada Tambunan. Kalau tengok peta Sabah tu, tengoklah jarak dia. Dia sanggup menempuh perjalanan 3-4 jam. Malahan ada pelajar saya yang terpaksa keluar daripada rumah pukul 3 pagi untuk memastikan mereka berada pada pukul 7.30 pagi memulakan bacaan Al-Quran, belajar Iqra pun belum sampai Quran, ya, untuk mendapatkan pendidikan. Jadi di situ saya melihat, ya Allah, bagaimana kesungguhan saudara-saudara baru ini, apa pula yang saya boleh beri, ya. Saya setakat saya mengajar Iqra, ilmu saya sikit saja, ya Allah, apa lagi yang kita boleh beri untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah alhamdulillah, ya, ujian demi ujian, ya, dalam melaksanakan tugas tersebut, tempat saya bekerja pula tak bagi gaji sampai 2 bulan 3 bulan sebab saya kerja dengan college swasta, ya, di dalam Center Islamic Study. Saya sebagai pensyarah di situ, ya, walaupun pensyarah tapi kalau tak dapat gaji nak lapor apa kan, ya. Jadi sampai ke satu peringkat, ya Allah, apa lagi yang aku boleh berikan, ya Allah, ya. Dan satu ketika tu, macam saya katakan tadi, bila kita sampai ke satu peringkat yang kita sendiri sudah ketepikan semua untuk diri kita, ya. Satu ketika tu saya teringin nak makan martabak Jawa, ya, sebab tempat buat program tu tidak jauh dengan tempat tinggal saya dan di situ juga dekat dengan sekolah saya dahulu. Jadi ada benda yang saya teringin nak makan, ya. Jadi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, masa tu yang ada duit lagi dalam belas-belas ringgit tu untuk isi minyak kereta lah, nak bergerak, angkut barang dan seumpamanya kan. Ya, pejabat pun masa tu tidak ada pejabat-pejabat di kereta. Ya, caterer pun tak ada, caterernya saya sendiri masak, ya. Muslimin muslimat, saya sendiri masak pada ketika itu. Itulah yang saya mampu korbankan untuk Islam. Saya rasa sangat kecil apa yang saya lakukan itu. Ya, jadi sampai satu peringkat tu kita untuk diri kita pun tidak ada, apa yang kita mau makan pun tidak ada, ya. Jadi sampai satu peringkat saya macam teringin nak makan sesuatu, ya. Di situ saya rasa satu keajaiban, kehebatan kuasa Allah yang sangat-sangat besar, ya. Saya hanya pandu kereta saya pergi ke tempat orang menjual makan yang saya teringin nak makan tu. Saya duduk, saya tengok, saya buka sikit tingkap kereta saya hidu bau. Saya hidu bau saja, semata-mata untuk memberikan lepaslah hajat ni kan. Jadi Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Selepas saya pergi tu, selepas saya solat duha, ya, tiba-tiba bila saya nak start kereta saya nak pergi dah lah. Tak apalah, saya sudah dapat hidup bau makanan tu kan. Rasa syukur pada Allah. Ya, tiba-tiba saya nak start kereta saya kan, tiba-tiba saya rasa macam ada something yang bergeser sangat kesat di kaki saya pada pedal gear kereta saya. Apa ni? Saya kata selama ni tidak pula begitu. Bila saya angkat kaki saya, Masya Allah, duit Allah letak di situ. Ya, Subhanallah, duit RM5. Macam mana boleh ada duit RM5 di sini kan? Ya, jadi mungkin itulah yang saya pelajari, bahawa bila kita buat kerja dakwah, Allah boleh mendatangkan kita rezeki yang kita tidak sangka-sangka. Ya, boleh dapat duit RM5, alhamdulillah. Dapatlah saya membeli martabak Jawa dan saya dapat dimas. Saya pun turun beli, saya duduklah dalam kereta tu, saya makan. Air mata saya jatuh mengalir. Ya Allah, saya kata begini rupanya bila kita buat kerja dakwah, bila kita langsung sudah tidak ada apa-apa, sebenarnya Allah akan dakap kita, Allah akan tolong kita. Ya, jadi mudah-mudahan ini cerita saya ini
menjadi inspirasi kepada kita semua. Kalau kita tak ada duit sekalipun, tapi kita masih ada jiwa untuk berdakwah, kita masih ada semangat untuk melakukan kerja-kerja dakwah, yakin dan percayalah Allah akan datangkan lorong-lorong dan jalan-jalan itu. Ya, dan satu ketika juga tuh saya ada duit RM10 di dalam akaun, itu sajalah yang tinggal. So saya terpaksa close. Saya pergi ke counter bank, close lah akaun RM10 itu, dan saya terfikir RM10 saya masih boleh memberi makan kepada 30 orang. Apa caranya? Masa itu kan bihun baru 80 sen kan satu bungkus. Ya, jadi saya belilah bihun banyak-banyak, belilah sikit sayur sawi, nak juga bagi yang berhasiat, ya, kicap. Alhamdulillah dengan RM20 itu saya dapat memberi makan kepada lebih 30 orang, termasuklah pelajar sukarelawan yang datang di dalam program Teratak Fitrah pada ketika itu. Ya, jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala juga sekali lagi menjawab doa saya. Ya, saya pada saat itu terfikir sudah next week kelas lagi nih, sudah close account nih, di mana lagi mau cari duit ni, ya Allah. Ya, dan saya ni pun memang terus terang saya cakap, ibu tidak mengajar kita untuk meminta-minta dengan orang, ya. Tetapi saya dididik daripada kecil, memintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita memintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala satu hari itu kan saya berdoa pada Allah lepas solat duha, ya Allah tolonglah ya Allah, saya kata alhamdulillah, ya, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, ya. Lepas saya solat duha, saya turun daripada surau college kami kan, tiba-tiba intercom berbunyi, Ustazah Nurdiana ada orang nak jumpa. Ya, saya pun terkejut, siapa nak jumpa saya tak buat appointment apa-apa pun dengan sesiapa. Ya, jadi bila saya turun, saya dimaklumkan ada datin, seorang datin nak jumpa Ustazah. Masya Allah, datin ni datang membawa duit 1,000 ya untuk kerja-kerja ini. Ya Allah, ya Tuhanku, saya kata hebat pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah disebutkan dalam ayat itu kan, kalau kamu berjuang dengan harta kamu dan diri kamu, ya, maka Allah itu akan datangkan macam-macam cara untuk membantu kita. Jadi sebab itu saya kata hari ini kan, atas hari ini pun insya-Allah saya kata nanti saya akan ada masa bersama dengan Teratak Fitrah. Ya, hari ini mereka sudah ada bantuan, pelajar datang belajar pun mendapat bantuan, makan minum pun ditanggung oleh agensi berwajib kan. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Jadi bagaimana kita sebenarnya perlu mempelajari cerita-cerita seumpama ini, bagaimana susahnya kita melakukan kerja-kerja dakwah, tetapi apa yang paling penting adalah jiwa, hati dan perasaan kita. Selagi mana kita ada hati dan perasaan untuk dakwah, percaya dan yakinlah Allah Ta'ala akan mendatangkan lorong-lorong itu, ya. Dan seperti saya katakan tadi, saya banyak berada sebelum ini pun di dalam masa bujang-bujang tu selalulah keraplah keluar TV ke negeri-negeri semenanjung Malaysia, hampir semua negeri di semenanjung Malaysia. Saya biasa terlibat dengan forum dan seumpamanya, sama ada anjuran TV ataupun Masjid Surau, dan saya sangat seronok di semenanjung ni, banyak program-program dakwah, ya. Tetapi saya sendiri sebenarnya, ya, sebab tu masa di JAKIM dulu orang kata kenapa balik Ustazah Nurdiana ada ke Sabah, sedangkan sekarang rating tengah naik. Malahan forum perdana yang pernah kami kendalikan, grup kami pernah mendapat anugerah media negara, ya. Saya tidak memilih untuk terus berada di Semenanjung kerana saya rasa tugas saya di Sabah ni sangat diperlukan. Ya, tidak ramai sebenarnya di kalangan kita ni yang ada jiwa-jiwa yang sanggup begini kan. Bukanlah kata kita ni baik sangat, tapi kalau kita berada di sana, alhamdulillah di Semenanjung, syukur saya lihat sangat kuat Islam, sudah banyak yang membantu menolong, malahan persatuan-persatuan sangat kukuh, kuat. Cuma ialah lain juga cabaran dia. Baru-baru ni saya dihantar semula ke Semenanjung bertugas di ILIM selama setahun, tetapi saya tidak dapat bertahan lama kerana keadaan anak saya yang autism, tidak boleh menerima perpindahan. So banyaklah cabaran yang saya terpaksa hadapi. Anak-anak tidak mau bersekolah, dia nak, biasalah orang autism kan, dia istimewa sikit, ya. Jadi saya terpaksa balik semula ke Sabah, ya, untuk menjalankan tugas di sini, dan bagi saya itu adalah keputusan yang terbaik. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan saya anak-anak begitu untuk menjadi asbab saya kembali lagi ke gelanggang di sini, ya. Dan saya ingat ketika mana berada di Semenanjung, ya, saya lihat alhamdulillah semakin rancak, ya. Tetapi bila bersembang dengan kawan-kawan NGO Islam ni, dia kata
bezanya Ustazah di Sabah dengan di Semenanjung ni NGO ramai Ustazah, dia kata. Tapi begitulah kadang-kadang kita punya kekuatan kesatuan kita kurang, dia kata. Ya tetap berbanding mungkin kamu di Sabah tak ramai Ustazah, tetapi kekuatan kamu tinggi sebab kamu tak ramai kan. Jadi itulah saya kata mungkin adalah pro dan kontranya juga. Ya mungkin di sebalik nikmat ni pun ada ujian, sebab macam kalau lihat apa yang Saidina Abu Bakar katakan, ketika mana kami diuji dengan kesusahan, kami boleh dekat dengan Allah. Tetapi ketika mana kami diuji dengan kenikmatan, hampir-hampir kami lupa pada Allah. Itu Abu Bakar As-Siddiq berpesan kepada kita bahawa ketika mana ujian tu, bila kita berada persatuan hari ini, banyak nikmat, banyak duit dan seumpamanya, tabungan dan seumpamanya, hatta kalau kita tengok ada setengah yang boleh buat pelaburan lagi untuk tambah lagi, invest lagi dan seumpamanya, ya hampir-hampir kata Saidina Abu Bakar As-Siddiq, kita tewas dengan ujian nikmat ini. Jadi ujian kesusahan itu jauh lebih baik daripada ujian kenikmatan, sebab ujian kenikmatan ini lebih besar cabarannya, ya. Jadi apa yang berlaku juga di dalam pengalaman saya ialah khususnya di dalam dakwah itu di peringkat kita melaksanakan dakwah secara umum di kalangan golongan dewasa. Di Sabah ni juga saya 7 tahun ya saya diberi amanah untuk menjaga program KAFA, 3 tahun di wilayah Persekutuan Labuan. So pengalaman saya dalam KAFA ada 10 tahun ya. Mungkin berkatlah daripada mengajar Al-Quran ya, daripada kecil sampailah ke dewasa, akhirnya Allah takdirkan menjadi pengurus kepada program KAFA di Sabah. Alhamdulillah saya menghadapi cabaran juga ya yang tertentu. Bagi saya tetap bersyukur walaupun diuji, saya tetap melafazkan kalimah Alhamdulillah, kerana bagi saya di sebalik ujian itu banyak sangat yang saya pelajari ya. So di dalam KAFA Negeri Sabah apa yang berjaya, maksudnya saya garap ya, selain daripada saya katakan tadi untuk saudara baru Alhamdulillah setup, hingga akhirnya saya serahkan projek itu kepada Jahins ya, ketika mana saya mendapat jawatan untuk bertugas di Jakim Putrajaya ya, saya serahkan tugas itu kepada Jahins dan Alhamdulillah Jahins menerima program tersebut dan sudah terlaksana pun dengan sebaiknya pada ketika ini ya. Jadi bila mana saya menjaga KAFA pula, lain pula skop dakwah saya untuk melihat pula prasarana kemudahan di mana kelas-kelas KAFA di Sabah. Kita tengok di Malaysia antara yang perlu ditambah baik ialah program KAFA tu wujud ya sudah lebih 30 tahun, tetapi dana prasarana masih tidak ada ya, yang terpaksa dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi sebenarnya ada juga kebaikannya sebab kita mahu masyarakat itu ada sifat sama-sama untuk membangunkan Islam. Kalau semua kerajaan provide, apalagi yang kita mau korbankan untuk Islam kan? Jadi itulah bila dibuat begitu Alhamdulillah ada juga kebaikannya, tetapi ada setengah-setengah tempat memang sangat memerlukan bantuan. Contohnya Alhamdulillah masa berada di KAFA sempat membangunkan 7 premis KAFA yang sangat dhaif di kawasan pedalaman-pedalaman di negeri Sabah ya, dapat jugalah dalam 25 juta peruntukan. Untuk dapat 25 juta tu bukan mudah, tetapi ada jalannya ya, sebab masalah utama bila kita berdakwah di kawasan-kawasan pedalaman ini, orang kampung mana pandai nak pergi gezet tanah untuk jadikan sebagai premis pendidikan. Orang kampung tak tahu nak buat working paper, justifikasi mana pandai ya. Jadi kalau kita mahu di kawasan tersebut terbangunnya imarah-imarah, bangunan-bangunan ataupun premis-premis yang boleh digunakan untuk pendidikan, maka kita sebagai seorang pejabat awam, sebagai seorang pegawai mesti bertindak untuk membantu A to Z tugas tersebut ya. Hatta pergi ke jabatan tanah kita terpaksa guide. Kadang-kadang saya bagi tahu penyilih-penyilih saya bawa pengurusi itu pergi ke jabatan tanah, gazet tanah tu, sebab kerajaan boleh membantu, dana kita boleh dapat, tetapi semestinya tanah itu perlu digazetkan terlebih dahulu untuk tujuan pendidikan, pembangunan pendidikan, baru kita boleh buat premis tersebut ya. Jadi banyak jugalah pengalaman yang dalam usaha ini. Malahan ada, saya kagum di Sabah ni, pemimpin yang bukan beragama Islam melaburkan duit mereka untuk program KAFA. Ya, saya ingat ada beberapa orang datuk-datuk yang begitu sangat prihatin ya. Dia kata apalagi yang perlu saya beritahu saja. So, saya beritahu kelas kami perlukan ini, perlukan itu. So dia pun bantu ya. Walaupun dia sebenarnya bukan Muslim ya. Jadi itulah di situ keindahan di Sabah ni salah satunya begitulah. Tasamud ya, tolak ansur kita sangat tinggi lah. Sebab
kita meletakkan satu matlamat, iaitu kita mahukan masyarakat yang berpendidikan, tak kisahlah pendidikan ilmu fardu ain ke ataupun kita kata ilmu akademik ke, semuanya memandu kepada mendidik manusia. Bila manusia ini terdidik, kita yakin dan percaya akan melahirkan suasana yang soleh dan soleha, dan akan terbentuklah masyarakat yang kita katakan dapat dikawal dengan baik, malahan masyarakat itu dapat berkembang dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah di antara mungkin yang kita lihat kalau kita menjadi penjawat awam, kita bukan sahaja melakukan tugas kita itu kerana skop job kita, macam saya, skop job saya hanya setakat menubuhkan. Kalau ikutkan nak pergi cek bangunan, nak pergi cek tanah, bukan tugas saya. Tapi kita kena fikir, ending untuk kita menubuhkan, kita memerlukan tugas ini. Jadi alhamdulillah saya juga didokong sokongan daripada penyelia, guru-guru yang sangat mengerti. Dia kena baca cara fikir lah. Bila ada pemimpin ni, kita kena baca cara fikir pemimpin kita macam mana. Jadi itu juga antara yang saya lihat tugas utama. Di samping itu pada ketika ini saya sedang giat melaksanakan tugas saya sebagai seorang ibu kepada anak autism. Ini juga satu perjuangan. Saya baru terlibat dengan plan pembangunan untuk OKU, antara yang kita boleh lontarkan dan kita boleh tambah baik di Malaysia. Anak-anak OKU ni berapa banyak yang mendapat pendidikan agama yang sempurna. Kesian kadang-kadang sebab dia OKU tak apalah, dia bukan mukallaf pun, biarlah. Walhal sebenarnya kita boleh latih dia berwuduk, kita boleh latih dia solat. Jadi itulah di dalam bengkel-bengkel saya selalu menyarankan, jika boleh semua masjid di seluruh Malaysia ini dapat menjalankan peranannya sebagai institusi mesra OKU, sebagai rakan OKU, pusat intervensi OKU, especially macam kami yang mempunyai anak-anak yang istimewa, kami sendiri kena siapkan satu track untuk anak kami. Apa yang berlaku, memanglah anak kita kan, kita kena korban macam mana pun. Hatta saya terpaksa mengorbankan kerjaya dan seumpamanya. Saya memang terpaksa mengurangkan ceramah saya masuk TV, memang saya terpaksa off. Kerana bagi saya, kalau saya lari masa saya, nanti anak saya macam mana. Bagi saya ini juga antara yang benar, anak-anak syurga itu akan masuk ke dalam syurga. Tetapi adakah Allah tidak akan bertanya kepada kita apa yang kita lakukan untuk mereka? Jadi alhamdulillah saya mengambil keputusan supaya saya juga memberikan masa tumpuan kepada anak-anak OKU. Dan setakat yang adalah sedikit sangat sumbangan saya baru untuk OKU ni, ketika mana Masjid Bandaraya nak set up program Quranis. Di situ kita mengadakan kolaborasi antara Masjid Bandaraya dan Kafa, bagaimana guru-guru Kafa juga diberi peluang untuk mendapat pendedahan latihan pengurusan anak-anak OKU. Sebab hari ini kita tengok sistem pendidikan kita di Malaysia, sekolah aliran perdana ada aliran khas, tetapi sekolah agama tak ada aliran khas. Pengalaman saya ketika mana di Labuan, budak-budak yang aliran khas ni tidak ada kelas agama. Maksudnya tidak ada kelas khas dalam aliran agama. Mereka duduk bersama-sama dengan pelajar-pelajar biasa di dalam kelas. Kesian, mereka jadi bahan jemuhan, malahan ada yang terberak di dalam kelas. Bila cek, saya tanya dengan guru, apa masalah dia? Dia kata sebenarnya dia ni budak pendidikan khas. Tapi kan sekolah agama ustazah tidak ada kelas khas. Jadi di situ saya terfikir, kenapa kita boleh membezakan pula kan? Sekolah SK ada pula kelas khasnya, sekolah agama tak ada khasnya. Walhal khas agamanya lagi penting, sebab benda ni melibatkan fardu ain. Anak-anak kita berkaitan dengan kebersihan mereka kan. Di sekolah setakat akademik belajar ABC, tapi yang paling penting intervensi kita untuk membiasakan mereka dengan tahara. Dan biasanya anak-anak istimewa ini muslimin muslimat, yang paling besar cabaran kita adalah ketika mana mereka hendak baligh, nak mengajar mereka arti baligh, nak mengajar mereka antara halal dan haram. Kita tidak mahu anak-anak kita ni dia terdedah dengan perkara-perkara yang tidak baik. Walaupun dia OKU, tetapi kita kena faham OKU bukan semestinya kurang upaya, tetapi kemungkinan besar mereka adalah kelainan upaya. Mereka mempunyai perbezaan kekuatan, mereka mempunyai kelebihan yang lain. So hari ini pun ada anak saya, Iman masih online. Iman masih online? Ya. Anak saya masih online, dia join juga ni. Anak saya tu autism dan biasa kalau Umi dia berceramah di mana-mana, dia akan simpan untuk masuk dalam Facebook personal saya lah, dia akan share melalui OBS. Saya tak ajar, dia explore sendiri. Baru 11 tahun. Tapi saya nak ajar dia dakwah daripada kecil, biar dia tengok macam mana saya dulu juga mewarisi daripada ibu saya.
Ibu saya masuk ke kampung-kampung bawa saya, hari ini anak saya bila saya berceramah saya nak dia tengok saya supaya dia mempelajari. Dan biasanya lepas ceramah dia akan tanya, Umi, bila dia tengok saya baca surah Al-Mulk, padahal dia memang dia biasa tengok pun dan dia pun buat kan. Dia cuma mereka ni kadang dia tiru saja kan perbuatan kita anak ni. So dia akan tanya, Umi, kita kena baca surah Al-Mulk. Umi kan ada sebut tadi dalam ceramah, surah Al-Mulk kita mesti baca sebelum tidur ya. Ya. Surah Al-Mulk tu apa ya? Kelebihannya apa ya? So dia membuka langkah untuk kita menghurai dan mengajar kepada dia. Ya, sambil kita bawa dia ke gelanggang dakwah, tapi dalam masa yang sama kita dapat mengerti dia. Walaupun anak saya ni autism, tetapi saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala betapa berat ujian saya, ramai lagi orang lain yang mendapat ujian yang lebih berat berkaitan dengan anak autism. Ya, tetapi setakat ni alhamdulillah ya, kedua-duanya terkawal dengan baik, walaupun seorang adik tu dia intellectual disability lagi beratlah isu dia sebab menghadapi orang mereka ni ada macam-macam kombinasi ya. Macam anak saya yang lelaki ni memang kuat tantrum, terpaksa memakan ubat psikiatris ya daripada umur 8 tahun ya. Tapi kita usahalah macam mana pun di samping kita menggunakan terapi Al-Quran, dan alhamdulillah saya terapi Al-Quran sangat membantu, sangat-sangat membantu menenangkan dia ya. Jadi bagi saya masjid Al-Quran mesti dikombinasikan untuk mendukung golongan-golongan OKU ini ya. Jadi itu yang saya sarankanlah di dalam mana-mana bengkel yang berkaitan dengan golongan OKU ini, supaya yang Islam ini kita ketengahkan lagi ya. Jangan kita mau digalakkan dengan anak-anak kita banyak masuk aliran-aliran lain, bidang-bidang lain, kepakaran dia terbina, tetapi yang Islam kita tidak sediakan track. Itu saya juga ada sebut sebelum ini di dalam bengkel, saya kata perjawatan untuk masa depan anak-anak OKU yang ada kelebihan dalam bidang agama. Apa plan kita untuk masa depan mereka, untuk kerjaya mereka? Takkan mereka hanya habis masa di rumah saja kan? Jadi jika boleh kita mau anak-anak yang OKU ini pun gunakan kelebihan dia. Kalau dia ada di dalam bidang hal ehwal Islam, letakkan dia mungkin sekurang-kurangnya menjadi seorang muazzin bagi sesebuah masjid. Berilah kota jawatan tu kepada mereka. Ya, mungkin kalau kita kata 10 muazzin, apa salah bagi 2 untuk OKU yang buta, yang peka, yang autism. Ya, berilah peluang. Ya, jadi itulah sekarang perjuangan saya yang giat saya lakukan, di samping alhamdulillah ya, saya juga masih melakukanlah kerja-kerja amal menghantar bantuan daripada grup Infak Mukmin, kawan-kawan sekerja saya, kawan-kawan jakim saya lah yang banyak menyokong ya. Kumpul-kumpul dana, kalau lepas gaji tu masing-masing infak lah, seorang 30, seorang 50, sikit-sikit pun kumpul-kumpul banyak juga. Alhamdulillah kami punya program sedekah Jumat masih sentiasa berjalan, dan saya juga pernah menjadi tutor di Unitar Sabah. Jadi adalah anak-anak murid yang sudah berjaya menjadi TTD dan seumpamanya, mereka juga ikut juga melabur di dalam tugas-tugas ini. Jadi saya rasa itulah mungkin sedikit sebanyak pengalaman yang saya boleh kongsi kepada semua. Minta maaf jika terlebih masa ya. Begitulah Datin, kalau cerita pasal pengalaman ni kita melalui kan, macam kalau kita mau cut-cut tu macam tak sedap pula kita punya penceritaan tu kan, sebab dia adalah apa yang kita lalui. Jadi mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terlalu kerdil di dalam tugas-tugas dakwah ni ya. Amalan kita ni terlalu sedikit ya. Dan pada ketika ini musim pandemik, kita pun tidak tahu ya. Tadi pagi pun saya tengok WhatsApp, kawan baik saya meninggal ya. Hari demi hari makin ramai yang meninggal. Jadi saya pun tidak tahu akan datang adakah saya dapat bertemu dengan puan-puan semua ya. Kita pun tidak tahu, ajal maut di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apa yang tersimpan daripada cerita-cerita ini boleh menjadi momentum mereka yang mendengar mungkin boleh meneruskan dan mendapat inspirasi daripada cerita-cerita saya tadi. Yang baik itu milik Allah, yang lemah itu adalah daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.